Saya Muhammad Khairul Azmi bin Kamaluddin, PDL 1905038. Saya Muhammad Faikal bin Abdul Rahman, PDL 1905143. Saya Muhammad Fatul Aziz bin Muhammad PDL 1905004. Saya Muhammad Isfah bin Hanwar, PDL 1905010. Saya Nurul Atika binti Abdul Razak, PDL 1905042. Saya Nur Ayu Nazira binti Muhammad Tan, PDL 1905046. Saya akan membentangkan tentang sejarah wujudnya Hak Istimewa Melayu dan Bumiputera. Hak ini wujud selepas berlakunya penentangan terhadap Malayan Union yang tidak memberikan kesamarataan pada masyarakat Tanah Melayu. Hal ini diusulkan kerana berlakunya jurang ekonomi yang besar antara kaum Melayu dengan kaum lain, iaitu kaum Cina dan India. Hak yang diwujudkan dapat membantu ekonomi masyarakat Melayu dan Bumiputera. Hak Istimewa Melayu dan Bumiputera ada disebut dalam Perlembagaan Malaysia yang memberi tanggungjawab kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu. Malaysia merupakan negara yang majoritinya diduduki oleh orang Melayu dan tidak ada sesiapa pun boleh menyoalkan tentang hak dan kedudukan orang Melayu. Hak ini diletakkan dalam Perkara 153. Perkara 153 tidak boleh dipindah atau diubah atau dilucutkan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja Melayu. Jawatan Yang di-Pertuan Agong bukan merupakan hak Melayu tetapi haruslah disandang oleh orang Melayu untuk memelihara kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera. Pada bahagian awal video ini, kita akan mengetahui siapa itu orang Melayu dan Bumiputera. Yang pertama ialah definisi orang Melayu. Orang Melayu adalah seseorang yang beragama Islam dan ia juga bertutur dalam bahasa Melayu. Selain itu, ia mengamalkan adat Melayu dan juga ia lahir sebelum merdeka atau telah bermastautin di Tanah Melayu dan Singapura. Seterusnya, definisi Bumiputera yang terbahagi kepada dua, iaitu Sabah dan Sarawak. Status Bumiputera bagi Sabah adalah hanya kepada anak atau cucu dari kaum asli di Sabah. Dan akhir sekali, status Bumiputera bagi Sarawak adalah dari mana-mana satu kaum asli di Sarawak. Antaranya ialah Bukitan, Bidayu, Dusun, Dayak Laut atau berketurunan campuran dari mana-mana kaum asli di Sarawak. Terima kasih, kita akan teruskan kepada pembentang seterusnya. Antara hak istimewa orang Melayu dan Bumiputera terbagi kepada 4. Antaranya ialah dari segi perkhidmatan awam, pendidikan, hak tanah dan ekonomi. Untuk hak istimewa perkhidmatan awam, Nasional telah merizapkan satu kadar bilangan dalam perkhidmatan persekutuan untuk Bumiputera. Ini boleh membantu mereka untuk menutup jurang ekonomi antara kaum mereka dan kaum lain. Hak istimewa yang kedua ialah hak istimewa pendidikan. Pemberian beasiswa dan kemasukan ke universiti bersyarat kepada mereka yang berkaum Melayu dan Bumiputera berpotensi untuk kaum Melayu dan Bumiputera melanjutkan pendidikan ke arah yang lebih tinggi. Sebagai contoh, institusi seperti KPM sendiri yang hanya menerima pelajar anak Melayu dan Bumiputera dan mereka boleh sama belajar di universiti tersebut. Hak istimewa yang ketiga ialah hak tanah. Seperti yang kita tahu, Felda merupakan salah satu contoh hak istimewa orang Melayu dari dulu kerana tanah Felda hanya boleh diwarisi oleh orang Melayu sahaja. Hak istimewa yang terakhir ialah hak istimewa ekonomi kepada Melayu dan Bumiputera. Walaupun penduduk Malaysia majoritinya adalah orang Melayu, tetapi penguasaan ekonomi mereka tidak setara dengan bilangan kedudukan itu. Ini jelas kelihatan ekonomi hari ini dikuasai oleh kaum Cina walaupun pada umumnya kaum Melayu mempunyai bilangan yang lebih banyak daripada bilangan kaum Cina. Bagi mengatasi situasi ini dahulu, Perkara 153 telah menuntut agar kerajaan membuat kuota pengagihan beasiswa, pengagihan jawatan dalam perkhidmatan awam dan sebagainya. Pada pandangan sendiri tak ada isu. Jadi bila berkaitan dengan isu dengan berkaitan dengan persekitaran kita ataupun persekitaran yang kita dengar, berita-berita ataupun media sosial, luahan isi hati kaum-kaum lain seperti kaum India dan juga kaum Cina dan sebagainya. Okey, mereka berpendapat bahawa mereka rasa tidak adil sebab mereka juga nakkan rasa hak istimewa orang Melayu ni macam mana. Macam tu. Jadi itu merupakan satu isu yang biasa kita dengar pada masa kini. Terus seterusnya pada pandangan saya sendiri terhadap isu ni, dia akan memberi kesan yang negatif kepada bangsa yang mendapat hak istimewa itu. Contohnya seperti kaum bangsa Melayu dan juga Bumiputera ni, mereka mendapatkan hak istimewa ni jadi mereka akan merasa malas. Malas ni bermaksud bukan tak buat apa-apa, cuma mereka terlampau selesa dengan kesenangan kelebihan yang mereka ada. Jadi daripada situ akan lahirlah perasaan tidak berdaya saing ataupun kurang berdaya saing. Mula daripada sekolah rendah sehingga ke alam dewasa tanpa kita sedar dah berlaku benda ni. Jadi pada pandangan saya sendiri dah isu ni tak perlu dipertikaikan lagi sebenarnya. Tak perlu dibesarkan lagi sebab kedua-dua pihak pada zaman dulu lagi dah mencapai perjanjian dan kedua-dua pihak dah mendapat kepentingan masing-masing. Orang Melayu dan Bumiputera dapat kelebihan mereka sebab mereka dah duduk lama di Tanah Melayu ni, duduk
dah duduk lama di Malaysia ni, manakala bangsa Cina dan India dapat menetap di Malaysia. Antara nilai-nilai murni yang kita dapat dalam hal ini ialah dengan bekerjasama dalam menghadapi segala ancaman atau serangan yang akan dilakukan oleh pihak luar. Yang kedua, berfikiran rasional dalam melakukan sesuatu tindakan, bermaksud setiap tindakan yang kita lakukan akan memberikan kesan terhadap kehidupan yang akan datang. Dengan itu, tindakan harus seiring dengan pemikiran yang rasional. Seterusnya, sikap toleransi antara semua penduduk dalam memperjuangkan hak Melayu sebagai keutamaan dari terus dijajah. Akhir sekali, sentiasa bersemangat tinggi untuk mencapai tujuan bagi menjadikan sebuah impian bersama menjadi kenyataan. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Antara cadangan-cadangan ini adalah untuk kembalikan tanah Nizam Melayu. So, dari perkara tersebut, kebanyakan tanah tersebut telah terjual kepada orang luar ataupun bangsa lain. Kini, tanah Nizam hanya tinggal 12% daripada 50%. Dan ianya membuatkan ketidakpuashatian di kalangan terutama sekali orang Melayu. Kerana ia sepatutnya disuarakan dan dipertahankan untuk kegunaan akan datang. Seterusnya adalah sumber dari Bumiputera yang sepatutnya dibahagikan atau digunakan untuk kesejahteraan masyarakat di sana, di Sabah Sarawak. Bukannya digunakan untuk pembangunan di Semenanjung sahaja. Projek seperti projek Mega, iaitu projek di mana menara berkembang Petronas yang menggunakan wang hasil daripada duit yang banyak disumbangkan oleh negeri Sabah dan Sarawak. Okay. Di samping itu, sistem belajar raya perlu dititik beratkan dan diperkenalkan kepada generasi muda ini sebabkan kerana ianya simbol keutuhan negara dan perpaduan kepada masyarakat. Sekiranya institusi raja-raja Melayu jatuh, siapa saja yang berhak untuk mentadbir sekiranya politik yang tidak stabil. Jadi kita perlulah mempertahankan dan memberi pengetahuan kepada generasi akan datang supaya untuk tidak memandang rendah ataupun remeh tentang isu tersebut. Akhir sekali, kita perlulah memelihara bahasa ibu kita supaya tidak diterani oleh arus pemodenan masa kini. Yang kebanyakan bahasa interaksi digunakan ialah bahasa Inggeris atau Mandarin dengan cara memperbanyakan aktiviti penggunaan bahasa Melayu.